Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Dia, masih lagi dapat meneruskan majlis bacaan kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu ta'ala, dan sambung pada majlis yang ke-7. Waqala, muka surat 8 bagi 3 daripada atas. Waqala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Tuan Guru Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan tiada mudarat batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka-mereka yang di sisinya dan mereka-mereka di belakangnya kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Ini sambung sikit lagi yang itu kita tawakuh tu berkenaan dengan syarat yang kedua, iaitu dia kata masa dulu tu bahawasanya bila tabir dibuka ataupun pintu dibuka daripada dinding yang menjadi penghalang antara makmum dan imam, dibuka sedikit langsir ataupun dibuka sedikit pintu dan sebagainya, yang menjadi yang belakangnya itu berdiri oleh seseorang, dan berdirinya seseorang itu menjadi seolah-olah imam bagi orang yang di belakangnya. Maka dia kata dulu bahawasanya tak sah takbiratul ihram ataupun salam orang yang di belakangnya kecuali dia bagi salam atau takbir dulu. Itu masalah nak mula sembahyang. Ni sekarang ni masalahnya batal ke tak sembahyang orang yang di belakang dia kalaulah imam kalaulah orang yang duduk di tengah-tengah tu batal. Kalau jadi imam sungguh batal lah. Ya, adakah waqih itu pun batal juga orang belakang. Kalau tu imam batal, memang batal lah makmum ni. Kalau tahulah. Kalau tak tahu lain cerita. Adakah orang yang waqif ataupun orang yang duduk di tengah pintu tadi tu, kan? Dia menjadi batal sembahyang orang di belakang dia. Tu bawa isu ni. Cuma ibarat ni kita tak sempat carilah. Tak sempat cari dan tak ada lagi ana sebenarnya. Tak sebut. Mungkin sebut di belah lain lah yang kita tak terbaca. Katanya, dan tiada mudarat batal sembahyang. Tiada mudarat yakni tak beri kesan. Tidak memberi kesan yakni tidak membawa kepada tidak sahnya sembahyang. Tiada mudarat yakni tidak memberi kesan, yakni sah lah. Tidak mudarat oleh fa'il batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka-mereka yang di sisinya, di sisi orang yang berbetulan itu. Tak jadi mudarat sembahyang, tak jadi mudarat dengan mana sah sembahyang
oleh batal sembahyang seorang yang berbetulan. Yang batalnya orang yang duduk tu. Makasih banyak. Orang yang duduk tu yang batal. Orang yang duduk. Orang yang berdiri tu yang di tengah-tengah antara langsi-langsi yang tertutup tu, itu yang batal, tapi tak membawa kepada mereka-mereka yang di sisinya, di sisi orang yang duduk diwakilkan jadi saf. Ni orang yang sebelah-sebelah ni, sisi tu. Dia bukan duduk depan sikit dah. Dia kan satu sah juga dengan orang lain. Jadi orang yang di sisi dia tu sebagai wakil, sebagai tok imam, ini sebuah tok imam kepada orang lain. Jadi adakah di sisinya menjadi batal dengan sebab orang yang wakil ni batal? Tak. Satu. Dan mereka-mereka atah kepada mereka-mereka yang di sisinya. Dan juga tak mudarat mereka-mereka yang di belakangnya, di belakang orang yang berbetulan pintu itu. Orang yang belakang. Tadi sisi, kiri kanan. Ni belakang pun tak batal lah. Dia seorang saja batal. Tak batal tu kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Takbiratul ihram mereka itu yang di sisinya dan mereka yang di belakangnya. Lepas takbir, habis lah. Masing-masing sembahyang sendiri lah. Cuma untuk pergerakan imam, pergerakan sembahyang saja dia ikut wakif itu, orang yang berbetulan di pintu tu, sebab dia nisbah macam tu imam. Tapi dari sudut batalnya tidak. Dari sudut kalau orang wakif itu batal, orang yang berdiri tengah-tengah tu batal, orang yang di sisi dan di belakang tak membawa kepada batal juga. Itulah dia punya gambaran dia. Habis. Cuma kita sebelum pergi kepada syarat ketiga, kita nak bahas yang gambar tu. Dia berkait dengan tempat lah. Gambar yang kita bagi lebih kurang tu ada 11 gambaran ni pun bukan kita buat ni. Orang lain buat, yang dulu dia mengaji dengan Ustaz Ruhaizan katanya. Ada hal lah buat ni. Ada hal buat. Mengaji Ustaz Ruhaizan kot dulu masa surah Istiqamah. Kita sempat mukadimah ya. Tu. Mukadimah surah sembahyang Jumaat dekat surah Istiqamah tu. Tengok tu nombor A2. Tak tahu dia susun macam mana. Ni Adi Mutustik pula. Cari sendirilah A2 tu kat mana. A.2. A.2 makmum solat di beranda masjid. Makmum solat di beranda masjid. Sah ke tak tu? Maka dia kata, jika beranda masjid diiktiraf sebagai sebahagian daripada dewan masjid. Kalau diiktiraf masjid lah. Masalahnya kalau kita sekarang ni tak iktiraf lah beranda masjid sebagai masjid. Ni kalau iktiraf. Iktiraf sebagai masjid, maka kawasan tersebut dihukumkan sebagai masjid. Bahkan Al-Sabila pun sebut beranda masjid itu masjid lah. Cuma kalau difatwakan ataupun dikatakan bahawasanya beranda masjid itu bukan masjid, tak sah lah. Tak sah bagi orang yang duduk di kiri tu. Tengok kiri tu. Sebab apa tak sah? Sebab dia nak kena pusing. Di beranda tu, kalau orang yang berada di belah kiri tu, kat depan kali tu, batu ada tepi tu, dinding kan, dinding tu, jadi nak pi ikut imam tu kena patah balik tu. Jadi bila patah balik, dia kena membelakangi kiblat. Sedangkan membelakangi kiblat untuk pergi kepada imam pada selain masjid tidak sah. Maka tak sah tu. Adapun yang tepi kanan tu kena tengok. Tepi kanan tu kena tengok. Dia boleh tengok sebagai makmum ataupun tidak. Ataupun boleh tengok imam ke tidak. Kalau boleh tengok, mana bersambung lah. Kalau tak boleh tengok, mana tertutup ke apa, kalau tak ada imam, tak ada makmum ke tepi tu yang menyambungkan dengan dia, yang boleh dia nampak, maka tidak sah juga. Habis. Lepas tu pergi kepada Adil betul stik terbalik. Pergi kepada A1. Tadi A2 ni A1 Patutnya A1 dulu. A1, imam dan makmum di dalam masjid. Ni jelas lah ni. Selagi suatu tempat atau bangunan itu diiktiraf sebagai masjid, maka tiada had jarak antara makmum dengan imam. Kita buat kat simen tu. Berapa farsah sekalipun, dalam kitab An-Najmul Wahash itu sebut, berapa farsah sekalipun, farsah lebih luas lah. Tak kira lah 1000 kilometer, tapi asalkan masjid, maka tidak ada masalah. Ikutlah macam mana pun. Kerana al-masjidu mawdi'u as-salah. Jadi tidak ada had antara makmum dengan imam, sah ikutannya. Tetapi berbeza fadilat sembahyang berjemaah yang masing-masing perolehi. Yang duduk di belakang imam tu lebih banyak fadilat lah. Dapat fadilat berjemaah 27. Adapun yang duduk yang nombor 3, renggang sikit belah kiri, lepas tu renggang lagi belakang belah kanan tu, tu tak dapat fadilat berjemaah, dengan makna tak dapat fadilat 27 sembahyang darjat tu, tapi dia itu mendapat sah ikutan dia. Sah. Habis. Kemudian C.
C tu gambaran C macam ada tangga tu. Bahagian tangga tu C. Bukan C2, C saja. Jemaah di tingkat atas yang sah jemaahnya. Jemaah yang di tingkat atas, biasanya perempuan lah ataupun laki pun ada kot. Kadang-kadang laki kot sembahyang raya letak atas tu. Jemaah di tingkat atas yang sah jemaahnya. Macam mana keterangan dia? Dia kata jika terdapat tangga atau sesuatu yang membolehkan makmum untuk menuju kepada imam secara kebiasaan. Adat lah, bukan melalui melompat ke terjun ke, tu bukan adat kebiasaan. Kebiasaan berjalan walaupun berpaling daripada kiblat, maka sah jemaah itu sebab masih dalam kawasan masjid. Kan tangga tu masih dalam masjid tu, bukan tangga tu di luar masjid. Tengoklah dekat peta-peta tu, dia tulis bulat tu pak segi gelap tu bukan kawasan masjid. Ni masih dalam masjid, tangga tu masih dalam masjid. Kemudian yang kotak-kotak petak-petak yang putih-putih tu beranda masjid, dewan masjid. Dia punya simbol-simbol tu tengok sendirilah. Jadi tangga tu masih dalam masjid, maka tidak ada masalah kalau nak pergi kepada tu imam tu dengan membelah kaki kiblat seperti mana lagi kitab pedoman sebut. Maka sah jemaah itu. Tangga atau sesuatu itu mestilah berada atau bersambung dalam kawasan masjid. Kalau luar masjid, sekali dia buat gambaran luar masjid, tak sah lah. Jika di luar masjid, tidak sah jemaah itu. Tengok C2. C2 jemaah tingkat atas yang tidak sah jemaahnya. Jika tangga atau sesuatu yang menghubungkan antara makmum di tingkat atas dengan imam itu berada ia tangga tu pada luar kawasan masjid, maka tidak sah jemaah itu. Tengok kedudukan masjid, kedudukan tangga tu. Ni peraturan dalam mazhab Syafi'i lah. Dia ketat sikit dalam bab sah ni. Adapun mazhab lain dia longgar sikit. Jadi kalau ada jumpa masjid-masjid yang strukturnya sepatutnya strukturnya yang macam ikut kita mazhab Syafi'i tak sah, mungkinlah mengikut fatwa-fatwa yang tertentu masjid tu boleh jadi sah ikut mazhab lain. Cuma mazhab Syafi'i ginilah. Jangan tanya pula, masjid saya ni macam C2. Tu macam mana saya sembahyang atas tu? Cari pasal tu. Ni mazhab Syafi'i ginilah. Kalau mazhab lain dia longgar sangat. Macam contoh mazhab Maliki, tak silapnya Buya Yahya sebut, kita tak rujuk lah mazhab Maliki punya kita, tak dan kita nak kau orang lah. Dia kata rasanya cukup sekadar dia tu boleh dengar, boleh tengok imam tu buat apa dah, sudah cukup. Asal dapat tengok dan dapat lihat dan berada di kawasan tersebut. Cuma nak tangga, nak pusing ku imam ke apa kiblat dan sebagainya tu, dia tak syarat mana lah. Cuma kita tak tengok lah sendiri dalam kitab mazhab Maliki tu, teringin nak beli kot. Ada Darumah tu Hasyiah Dusuki, kitab lama. Jangan ada orang beli sudah. Tu lama orang nak beli tu. Hasyiah Dusuki ala syarah Al-Mukhtasar Al-Khalil, tak silap. Hasyiah syarah tu oleh Imam Ad-Dardir, mengarang kitab Kharidah Bahiyah tu. Lepas tu tengok gambar C tambah D. Pelik-pelik lah kau ni. C tambah D tu. Mana C tambah D? C tambah D. Terdapat dinding dan pintu yang diselok di antara imam dengan makmum. Ini kawasan masjid, tapi di tengah-tengah tu ada pintu yang diselok. Tengah-tengah tu tembok, dinding, pintu yang dimatikan. Lepas tu yang garis putih-putih tu, itu pintu yang boleh dilalui. Gitu. Jadi macam mana? Oleh kerana terdapat pintu atau sesuatu yang boleh dibuka atau dilalui menuju kepada imam, maka dinding yang menengahi antara imam dengan makmum itu tidak menjadi sebab batalnya ikutan makmum dalam jemaah itu, maka sah jemaah itu. Tak ada masalah ni. Sebab dalam masjid lekau memang tak ada masalah. Pintu tutup pun tak ada masalah. Ni terbuka lagi mimbabil aula. Pintu tutup pun tak ada masalah, kunci pun tak ada masalah. Bahkan kita baca itu, bahkan kalau hilang kunci pun tak ada masalah. Hilang kunci sekira-kira memang tak boleh buka dah pintu tu, tapi dia kunci lah, bukan sebab paku. Tak ada masalah. Kalau paku saja khilaf Ibnu Hajar dengan Syekh Romli dalam satu masjid tu macam mana. Syekh Ibnu Hajar kata kalau dalam satu masjid paku pintu sekalipun tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau ada dua masjid yang di tengah-tengah dihubungi oleh satu pintu. Kalau pintu tu terkunci, pintu tu terpaku, dengan mana tak boleh buka dah, bukan kunci, paku. Maka itu baru tidak sah. Tapi Syekh Romli dia kata tak, dalam masjid pun pintu yang terpaku juga tidak sah. Habis. Kemudian pergi pula kepada gambaran E. Gambaran E tu, E saja. Wujud sesuatu yang menjadi penghalang sahnya berjemaah.
Yang gelap tu bukan kawasan masjid, yang dalam tu kawasan masjid. Jika wujud sesuatu yang menghalangi makmum untuk menuju kepada imam, serta tiada laluan dalam kawasan masjid untuk ia menuju kepada imam, maka tidak sah makmum dalam kawasan tersebut menjadi jemaah, menjadi mengikut imam tu, menjadi jemaah. Boleh juga menjadi jemaah dengan makna mengikut imam. Jadi dia buat gambaran tu tembok tak ada pintu langsung. Pintu keluar kat belakang, tapi kat belakang tu bukan kawasan masjid dah. Bukan kawasan masjid dah. Jadi kalau tak ada pintu langsung, ni dinding tutup rapat dengan makna tak boleh lalu dan tak boleh tengok. Kalau dulu atas pandangan sahih salah satu pun tak apa dah, tapi tu di dalam selain masjid. Itu perbahasan dalam selain masjid. Ini dalam masjid asal boleh dengar, boleh tengok. Sekarang ni kalau dengar, tak apalah, tapi kena ada satu pintu yang boleh lalu sampai kepada imam melalui adat, dan dia mesti dalam kawasan masjid. Sekarang ni pintu ni bila keluar ke belakang tu di kawasan bukan masjid dah. Bila kawasan bukan masjid, dia menjadi membelakangi kiblat. Bila membelakangi kiblat di selain masjid, maka tidak sah jemaah dia. Jadi dinding tersebut mesti ada satu pintu ruang walaupun tertutup yang boleh dia lalu kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Habis. Kemudian apa lagi? E tambah CI. Macam-macam E tambah CI. Ada dinding tetapi ada laluan yang sah untuk sampai kepada imam. Ni lain. Ni macam tadi juga lebih kurang, tapi masih kawasan masjid. Tadi di luar masjid. Jika terdapat laluan dalam kawasan masjid yang mampu menghubungkan makmum untuk menuju kepada imam meskipun dengan membelakangi kiblat, maka sah ikutannya walaupun terdapat dinding yang menghalangi makmum untuk menuju kepada imam. Ni sah lah, ni jelas sebab masih lagi dalam kawasan masjid walaupun membelakangi kiblat, tidak ada masalah. Pergi pula gambaran A sahaja. Tadi pun macam A juga. Tadi A2, A1, ni A sahaja. Imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Jadi imam masih dalam masjid, makmum di luar masjid. Jadi kita kata dulu, tak kisah dalam masjid tu berapa ratus farsah sekalipun, tidak ada masalah kalau pisah dengan imam dia, sebab al-masjidu maudhi'us salah. Masjid itu tempat semayang. Jadi kalau dia nak kira daripada hujung masjid dengan jemaah yang berada di luar masjid, mesti tidak melebihi 300 hasta yang kita lukis dekat simen tu. Sekarang ni dia ada tepi je. Tidak melebihi 300 hasta lah ni. Jadi sah, tak ada masalah kalau dia boleh tengok tu imam. Dan dia boleh lalu ke tu imam lah tu kalau terbuka gitu. Habis. Kemudian gambaran yang ke berapa pula? Gambaran B. Imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Ni pun samalah. Jadi asalkan imam, jarak antara hujung masjid tu dengan tu imam tak melebihi 300 hasta, maka sah, tidak ada masalah walaupun makmum duduk tepi kali pun, tapi asalkan boleh tengok tu imam lah. Ni boleh, situasi gambaran ni boleh tengok tu imam lagi, ni nampak tu imam lagi, dia duduk ada tepi je. Kemudian gambaran, tak ada gambaran tu, tiba-tiba ada makmum 4 orang tepi tu, tak ada B tu, tak ada nombor. Tu imam situ ada 2 jemaah di belakang di dalam masjid, ada B tu jemaah 4 orang. Ni sah jugalah. Sebab dia boleh nampak sebahagian makmum. Orang yang berada di luar masjid boleh nampak sebahagian makmum di dalam masjid, maka tidak ada masalah. Cuma fadilat dia kurang lah yang A dan B tu, dan A yang dalam masjid tu, sebab sudah melebihi 3 hasta. Dia sekurang-kurang kena kurang daripada 3 hasta untuk mendapat fadilat berjemaah di antara imam dan saf tamu dan saf kedua dan sebagainya. Kalau kita buat masalah dulu, kalau dia jarak 5 hasta contohnya, maka orang yang datang selepas dia tu kena buat satu saf di tengah-tengah dia untuk mengelakkan diri dia menjadi sembahyang jemaah yang makruh. Terakhir, gambaran terakhir, gambaran B. B mana B? Ni B. B itu sesuatu yang menengahi di antara imam dengan makmum. Sesuatu yang menengahi di antara imam dengan makmum. Tu dia buat tirai atau sliding door. Tu kita dah bahas dulu lah. Dia masih dalam masjid tu, tak ada masalah sliding door. Sliding door kan ada 2 pula. Ada yang gelap, ada hak cerah. Hak tu kita tafsir dah masa minggu lepas tu. Kita tengok balik bahasan tu. Itu tafsir dalam ibarat Kanzur Raghibin dan Al-Fatawa Al-Fataniyah oleh Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Habis. Kemudian sambung kitab kita, syarat yang ke-3. Muka surat 8.
Muka surat 8 nombor Okey, hak ni. Dah habis banyak dah. Okey. Kata musannif, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala. Kata dia, dan ketiga daripada 12 syarat sembahyang berjemaah, iaitu muafakat makmum dengan imam. Muafakat samalah. Bukan mufaraqah tapi muafakat. Sama-sama makmum dengan imam, sama-sama tu pada segala ta'alluq, pada muafakat. Muafakat pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahi. Segala sunat-sunat yang jahat menyalahi. Apa yang jahat menyalahi tu? Tengok nombor 2, muka surat nombor 8. Kata musannif rahimahullah, sunat-sunat yang jahat menyalahinya. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala, yakni makmum muafakat bersama imam pada melakukan atau meninggalkan perkara-perkara sunat yang kelihatan buruk dan jahat apabila makmum menyalahinya. Contoh, kalau makmum itu kalau imam tu buat, kita tak buat, ataupun kalau imam itu tinggal sunat tu, kita buat. Betul tu. Makmum muafakat bersama imam pada melakukan atau meninggalkan perkara-perkara sunat yang kelihatan buruk dan jahat apabila makmum menyalahinya. Betul lah. Kalau makmum tinggal, dia kena tinggal juga sunat tu. Kalau imam buat, makmum pun kena buat sunat tu. Jangan kalau imam buat, dia tak buat. Ada satu benda, ada sagi secara tafsir lah. Ada sagi yang mana kalau imam tak buat, kita tak boleh buat. Kalau imam tinggal, kita wajib tinggal. Jangan kita buat. Tapi ada syarat yang boleh kita buat juga. Sagilah tafsir. Dan ada yang kalau tu imam tu tak buat, kita boleh buat pun ada juga. Sebab menyalahi tu imam waktu tu tidak jahat, tidak buruk. Yang kata tafsir satu-satu itu dalam bab kunut dengan tasyahud awal lagi lah. Maka jikalau imam melaksanakan sunat-sunat tersebut, maka makmum hendaklah muafakat bersamanya. Dan jikalau imam meninggalkannya, niscaya makmum hendaklah juga muafakat meninggalkannya. Itu sepatutnya lah. Habis masuk balik kata musannif, macam mana yang kata muafakat makmum dengan imam pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahi itu? Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah wajib ikut. Mana apa? Maknanya kalau sujud tilawah ni, tu imam kalau baca ayat tilawah, dia sujud tilawah, wajib makmum ikut. Tak ikut, batal. Ataupun dia baca ayat tilawah, dia tak sujud tilawah, makmum pergi sujud pun batal juga. Itu dia panggil tidak muafakat. Bahkan menyalahi tu imam waktu tu jahat perangai dia dan jahat ikutan itu, bersalahan dengan imam. Tengok nombor 3, sujud tilawah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti sujud tilawah. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syata rahimahullah, ini merupakan contoh yang jahat dan buruk pada menyalahi imam. Ini contoh lah. Kemudian saya pun masukkan sikit faedah berkaitan sujud tilawah daripada kitab Rawdatul Talibin. Panjang nak mampus tu. Memang bahas sujud sahwi saja. Sujud tilawah saja. Kita ambil semua. Ibarat Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin. Dua muka surat. Tu. 3. Kita baca satu-satu. Ni fiqh sujud tilawah saja lah ni. Pakat habis sini lagi. Sujud tilawah ialah sunat. Tak baca lah Arab tu, baca ni. Ada baris boleh cepat lagi. Ada baris baca sikit. Sajadatu tilawati wahiyya sunnatun wa adadu sajadati 14 al jadidis sahih. Laisa minha sad wa minha sajadatani fil haji surah haji. Sad tu surah sad lah. Cari dia sudih lah dalam terjemah tu. Wa thalathun fil mufassal wa qala fil qadim 11 asqata sajadatil mufassal wa lana wajhun anna sajadati 15 dhamma ilaiha sajdatu sad wa hadha qawlu ibn Surayj. والصحيح المنصوص المعروف أنها ليست من عزائم السجود وإنما هي سجدة شكر فإن سجد فيها خارج الصلاة فحسن. قلت قال أصحابنا يستحب أن يسجد في صاد خارج الصلاة وهو
muradul imam ar-Rafi'i biqawlihi hasanun wallahu a'lam walau sajada fi salati jahilan aw nasiyan lam tabtul salatuhu wa in kana 'amilan batalat 'ala al-asahhi qultu wa yasjudu lis-sahwi an-nasi wal jahilu wallahu a'lam. Dia panjang ni, kita kerat-kerat. Sujud tilawah ialah sunat. Sunat lah, bukan wajib. Yang ni sujud tilawah dalam dalam sembahyang, dalam sembahyang ni. Dalam sembahyang. Dalam sembahyang sunat, tak wajib. Mana kalau imam tinggal pun tak ada masalah lah. Apatah lagi di luar sembahyang pun tak wajib. Jumlah sujud tilawah ialah 14 tempat atas pandangan jadid yang sahih. Makna qaul jadid Imam Syafi'i. Qaul Imam Syafi'i ada dua, qaul qadim, qaul jadid. Jadi qaul jadid yang sahih ada 14 tempat yang disunatkan sujud tilawah. Bukanlah daripada sujud tilawah surah Sad. Pergi tengok sendirilah. Surah Sad tu tak diiktibarkan sebagai sujud tilawah di situ. Sebahagian daripada sujud tilawah ialah dua sujud apa benda ni? Betul tu, dua sujud. Betul lah, dua sujud. Dua sujud dalam surah Al-Hajj. Dua sujud dengan makna dua kali sujud. Dua kali di tempat, dua tempat yang disunatkan sujud tilawah dalam surah Al-Hajj. Situ. Itu maksud dia. Bukan dua kali sujud. Surah Al-Hajj tu ada dua sujud tilawah. Dua-dua tu sunat sujud. Gitu. Dan 3 tempat sujud tilawah dalam surah Al-Mufassal. Ni kalau orang tak tahu, dia kata, mana ada surah Al-Mufassal? Habislah kata, surah Al-Mufassal. Orang awam pun dengar Mufassal, tak pernah dengar Ustaz. Apa dia surah Al-Mufassal? Yakni nama bagi surah Qaf hingga akhir mushaf. Dia khilaf lah sebenarnya, dia ada pandangan lain. Kita ambil mana-mana lah. Surah Qaf sampai akhir mushaf. Sampai akhir yakni surah An-Nas lah. Start daripada surah Qaf sampai An-Nas. Tu Mufassal. Ada 3 tempat sujud tilawah dalam tu. Tengok sendiri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam qaul qadim. Pandangan lama dia. Tadi qaul jadid, ni qaul qadim. Sebelah tempat sujud tilawah. Sebelah ya. Dan gugur tempat sujud tilawah yang berada dalam surah Al-Mufassal. Kan surah Mufassal 3. Jadikan 14 tambah dia 3 jadi 14. Tu kalau tolak 3 daripada 14 jadi 11 lah. Dia tidak iktibarkan 3 tempat sujud tilawah dalam surah Al-Mufassal sebagai sunat sujud tilawah. Tak ada. Dan bagi kami mazhab Syafi'i ada satu wajah pandangan. Wajhun ni dia panggil istilah bagi pandangan ashabus Syafi'iyah. Wajhun ni. Kalau mengaji Minhajut Talibin tahu bahawasanya sujud tilawah ini ada 15 tempat. Ada 15 tempat rupanya. Pula dah. Digabungkan padanya sajadah. Yakni sujud tilawah lah pada surah Sad. Digabungkan Sad. Tadi tak iktiraf Sad. Tadi tidak iktiraf Sad. Jadi 14. Ni ada satu wajah pandangan ashab kata masuk juga hak Sad tu. Jadi 15. Ini merupakan pandangan Imam Ibn Suraish rahimahullahu ta'ala. Pandangan yang sahih lagi ma'ruf, titip tindih, ialah tempat sejadah dalam surah Sad. Tempat sejadah mana tempat yang sujud tilawah tu lah. Dalam surah Sad tu bukan tempat untuk sujud tilawah. Tu pandangan yang sahih. Jadi khilaf lah menurut pandangan mazhab Syafi'i terhadap surah Sad tu. Hanya sahaja ia sujud syukur sahaja. Sujud syukur je. Dia tak panggil sebagai sujud tilawah. Maka apabila seseorang sujud pada tempat tersebut di luar sembahyang, maka ia suatu yang baik. Suatu kelakuan yang baik. Kalau dia buat luar sembahyang, dia baca Quran contohnya surah Sad, dia sampai ke tempat sujud sejadah tu, dia pun sujud. Boleh tak? Itu dikira hasanun, kelakuan yang baik. Aku berkata, yakni Imam Nawawi kata, dia kata apa? Ashab Asy-Syafi'iyah telah berkata, disunatkan bahawa seseorang sujud pada surah Sad tadi di luar sembahyang. Dan ia merupakan perkara yang dimaksudkan oleh Imam Rafi'i dengan katanya, ia suatu perkara yang baik. Wallahu alam. Sebab Imam Rafi'i dia datang kemudian. Dia datang dahulu, Imam Nawawi datang kemudian. Sebab tu dia boleh nukil pandangan Imam Rafi'i. Sebab tu kalau ittifaq berlaku antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi yang dipanggil sebagai Syaikhain, maka itulah yang muktamad dia. Kalau dia khilaf antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, kebiasaannya Imam Nawawi lah yang muktamadnya. Kerana dia lebih datang dulu dan dia telah baca kitab-kitab Imam Rafi'i ni. Jikalau seseorang sujud pada tempat surah Sad tersebut dalam sembahyang pula, tadi dalam luar sembahyang,
Dah dalam sembahyang, hal keadaannya jahil atau terlupa. Ni menurut pandangan sahih tadi lah. Kan dia tidak iktiraf. Ni kalau dia buat macam mana? Kalau menurut atas pandangan sahih tu, dalam keadaan dia jahil atau terlupa, jahil tak tahu pun. Terlupa, maka tidak sama sekali membatalkan sembahyangnya, tak apa. Jika dia sengaja melakukannya, yakni hal keadaan dia tahu, dia tak lupa, niscaya batal sembahyangnya atas pandangan asah. Khilaf lah. Mana ada je yang kata pandangan sahih kata tak batal. Pandangan asah kata batal. Jadi khilaf lah surah ni. Surah saja ni. Aku berpandangan disunatkan sujud sahwi bagi yang terlupa dan jahil pada masalah ini. Pula dah. Wallahu a'lam. Contoh dia sujud baca surah Sad, dia sujud tilawah. Dia terlupa kata tak sunat sujud. Baru teringat. Lepas tu dah sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi menurut pandangan Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Tu baru satu. Walau sajada imamuhu fi sad likaunihi ya'taqiduha lam yutabi'hu bal yufariqhu aw yantadhirhu qa'iman wa idha intadharahu qa'iman fahal yasjudu lis-sahwi wajhani. Qultu al-asahhu la yasjudu li'anna al-ma'muma la sujuda li-sahwihi wa wajhu as-sujudi annahu ya'taqidu anna imamahu zada fi salatihi jahilan wa haka sahibul bahri wajhan annahu yutabi'u al-imama fi sujudi sad wallahu a'lam wa mawadhi'u as-sajadati bayyinatun la khilafa fiha illa allati fi hamim as-sajadah fal asahhu annaha 'aqiba la yas'amuna wa thani 'aqiba in kuntum iyyahu ta'budun. Apa dia? Jikalau imam sujud pada surah Sad, tu imam pula. Tadi sembahyang seorang, itu imam pula. Kalau imam sujud pada tempat surah Sad, kerana keadaan imam itu berpegang bahawa tempat tersebut sunat sujud. Dia berpandangan sunat sujud. Tu imam kata, aku kata sunat sujud. Menurut satu pandangan. Maka makmum tidak boleh mengikutinya. Gitu. Tak boleh ikut juga. Bahkan perlu mufaraqah ataupun menunggunya dalam keadaan berdiri. Tak payah ikut tu imam tu lah. Lantak pi lah dia sujud seorang-seorang. Tu pun kalau makmum tahu tu surah Sad lah. Kalau makmum hafazul Quran tak apa. Ni main tiba sujud-sujud juga. Takut batal pula. Apabila makmum menunggunya tatkala berdiri, maka adakah perlu dia sujud sahwi nanti? Perlu sujud sahwi tak? Imam buat sesuatu yang kita tak ikut. Dan sesuatu yang kita tak ikut tu ialah dia tak patut buat sepatutnya. Sebab menurut pandangan sahih surah Sad ni tak sunat sujud tilawah. Dia sunat. Dia buat. Dia buat tu bukan dalam keadaan dia berpandangan surah Sad tu tak ada sujud tilawah, bahkan dia berpandangan sunat sujud tilawah. Macam mana perlu sujud sahwi tak makmum ni? Makmum sahaja bukan imam. Ada dua wajah pandangan. Khilaf pula. Aku berkata, pandangan asah tidak perlu sujud sahwi. Kerana makmum tidak perlu sujud sahwi. Ada ulang tu. Kerana makmum tidak perlu sujud sahwi kerana lalainya imam. Potong lah itu. Kerana lalainya imam. Tak perlu sujud sahwi kerana makmum. Makmum tidak perlu sujud sahwi kerana lalainya imam. Sebab bagi pandangan yang mengatakan sunat sujud sahwi juga ialah bahawasanya ada pandangan yang mengatakan sunat sujud sahwi. Kan pandangan asah, mana pandangan sahih kata sunat juga makmum sujud sahwi. Dah sebab apa? Pandangan yang kata sunat sujud sahwi. Ni elak bagi kata kenapa disunatkan sujud sahwi bagi pandangan yang mengatakan sedemikian. Sebab bagi pandangan yang mengatakan sunat sujud sahwi juga ialah bahawasanya makmum berkeyakinan bahawa imamnya telah menambahkan sesuatu dalam sembahyangnya hal keadaan jahil. Makmum gitu. Menurut pandangan sahih kata sunat sujud sahwi. Sebab imam telah membuat sesuatu, telah menambah sesuatu dalam sembahyang hal keadaan dia jahil. Tu makmum ihtimal dia jahil. Maka sunatlah makmum tadi sunat sujud sahwi. Gitu. Ni masalah-masalah yang tak pernah dengar belakang ni. Pengarang Al-Bahr, yakni Bahrul Madhab, 16 jilid di KI. Siapa nak belanja boleh. RM1,600 di KI. Kitab besar lah. Dia kitab mutaqaddimin lah. Sebab dia Imam Nawawi nukil dia banyak dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Selalu dinukilkan dengan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Hawil Kabir. Al-Hawil Kabir pun besar juga. Belah-belah jilid juga kalau di KI tu. Dan tak ada lagi cetakan lain. Tak pernah nampak besok Bahrul Madhab ni cetakan di KI. Tak ada cetakan baru-baru macam ni. Kalau cetakan dia buat baru macam ni mampu.
2000 lebih apa. Besar sangat kitab dia, 16 jilid. 16 jilid itu pun tulisan apa-apa tu. Bahrul Madhab. Bahrul Madhab. Dia ada kadang-kadang pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ruyani ini kadang-kadang syok juga. Tapi kalau nak baca Bahrul Madhab ni kena lalu majmuk dululah. Aku kita fatwa korang kitab dia rupa-rupanya tu pandangan yang bukan muktamad. Sudah. Kena lalu majmuk tu Imam Nawawi tarjih dah. Ni yang muktamad gini. Yang muktamad ni seperti mana disebut oleh Ar-Ruyani dan disebut oleh Al-Imam Mawardi. Boleh lah. Lepas dah baca majmuk tu boleh lah nak tengok hak asal. Macam nak tengok Al-Um lah, nak boleh tengok Al-Um terus. Bukan tak boleh tengok. Maksudnya kena mari dulu lah, dulu mutakhirin dulu. Kena lepas lah yang Anah dulu, Bajuri, Bijirmi Ikna, Bijirmi Batu Wahab, Hasyiah Jamal Batu Wahab, yang mutakhirin. Hak ni tak lepas tiba-tiba nak pinu Al-Um. Jadi dia tak dapat satu disiplin malakah ilmu yang tu. Jadi dia fatwa Al-Um, sedangkan mazhab Syafi'iyah kata lain. Lepas tu saya kata, dah bercanggah Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Tu tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham tariqatus sanad tu dia panggil. Silsilatus sanad al-fiqhiyah dia panggil. Jadi kena faham hak mutaakhirin dulu. Lepas tu mengaji kitab kecil-kecil tu. Kitab kecil-kecil tu kitab mutaakhirin belaka. Bukan kitab-kitab Salafus Salih, tak ada. Kitab Safinatun Najah baru. Kitab apa nama tu, Ar-Risalah Al-Jami'ah, kitab Al-Muqaddimah Al-Dramiyah, Matnuz Zubat, Batu Matan apa nama lagi, Batu Qori lah apa benda semua tu. Tu lepas daripada Imam Nawawi belaka tu. Jadi start Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dia panggil mutaakhirin dah. Sebelum tu mutaqaddimin. Jadi sebelum nak baca kitab mutaqaddimin macam Al-Wasit Imam Ghazali tu, maka dia kena lepas dulu hak mutaakhirin tu. Kena biasakan pandangan qaul dalam mutaakhirin. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin kata apa? Hasyiah Tarmasi sebut apa? Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna' sebut apa? Hasyiah Al-Bajuri 'ala Fathil Wahhab sebut apa? Hasyiah Al-Jamal 'ala Fathil Wahhab, Hasyiah Bajuri 'ala Fathil Qarib. Hasyiah Al-Jamal 'ala Fathil Wahhab disebut apa? Hasyiah Al-Bijirmi 'ala Fathil Wahhab disebut apa? Hasyiah Jamal pun besar juga. Ceritakan dikit tak ada juga lagi. Ratus-ratus tu. Lepas dah mula sama hak ni dah kejar. Lepas tu syarat nak buka pondok tu habis-habis kurang kena habis I'anah, kena habis Bijirmi, habis Bajuri, habis apa tu Batu Wahab contohnya. Ada satu Mahalli. Tapi Mahalli ni kita letak belakang sikit lah, sebab ni hak yang biasa orang baca. Baru boleh jadi buka pondok. Tu. Sebab dia dah biasa hak ni, ini qaul-qaul yang nak difatwakan. Habis dah boleh hak ni, mari hak second sikit, mari hak peringkat atas sikit. Dia hak hasyiah yang kita baca tadi tu semua nukil belaka. Kadang-kadang bukan pandangan dia. Dia nukil hak mana? Dia nukil Tuhfah, Mughni, Nihayah. Baru masuk hak tu Tuhfah, Mughni, Nihayah, Mahalli. Ataupun Hasyiah Qalyubi 'ala Hasyiah Qalyubi wa Amirah 'ala Kanzur Raghibin. Atau Hasyiah Ali Shibram Malisi, bila sebut Nihayah sekali Hasyiah lah. Hasyiah jangan baca Nihayah saja, sesat. Kadang-kadang Hasyiah Ali Shibram Malisi dia menerangkan murad Imam Ramli apa dia. Jadi jangan tinggal Hasyiah lah. Batu Hasyiah Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj serta hasyiahnya Hasyiah Abdul Hamid Asyirwani. Kubur Abdul Hamid Asyirwani kat Indonesia. Dia menikah dengan Indonesia. Abdul Hamid Al-Asyirwani ni anak murid Imam Ibrahim Al-Bajuri. Sekarang kita Hasyiah Bajuri. Maqam dia dekat Indonesia tu, kat belah Aceh tu. Tak tahu kat mana. Tu pun kena beli kat Hasyiah Abdul Hamid Asyirwani tu. Jangan baca Topah je. Tu sayang ni. Topah ni kalau dia tali sikit-sikit dia ambil daripada Hasyiah Asyirwani yang perlu saja. Kalau dia ambil semua tu, sedap. Tu baru puas hati beli 1,003. Jadi kalau tak, jadi Abdul Wahab Asyirwani, Hasyiah Abdul Wahab Asyirwani ni dia punya bagus dia ialah di hasyiah dia tu dia membandingkan kitab Mughni dan Nihayah. Jadi bila kalau kita malas nak baca Mughni Nihayah, buka kitab Tuhfah sekali Hasyiah Asyirwani tu, dia akan terang bawah tu. Nihayah cakap gini, Mughni cakap gini. Mudah lagi lah. Mughni cakap gini, Nihayah cakap gini. Kalau nak beli yang
Dia tak ada cetakan baru Hasyiah Syirwani, tak ada. Tapi kalau nak beli hak Darul Hadis lah. Sebab apa? Sebab dia hak tu lah molek sikit. Molek sikit dan ada baris belakang. Dia ada 10 jilid ke berapa belas jilid tau. Besar juga tu. Kalau tobak lain wallah alam, tak pernah tengok lagi. Ada di KL gitu di KL tak ada baris mana. Ni ada baris sikit. Kalau PDF pun dah ada lah. PDF tu hak Darul Hadis tu lah. Yang baris belakang tu. Boleh tengok sendiri lah. Hasyiah Abdul Wahid Abdul Hamid Asy-Syirwani. Mughni tak ada lagi hasyiah dia. Tak ada orang buat hasyiah. Mughni ni berhajat berhasyiah ni. Tapi antara Mughni, Nihayah, Tuhfah, Mahli, Hanaf Fufuh Mahli. Mahli ni dia sebut direct. Kalau khilaf 4 lalu dia sebut. Tak payah nak pusing macam Nihayah Mughni, dia bahas nahwu lah apa benda baru dia masuk balik. Mahali direct to the point. Kalau ada marji' dhamir, hak tu dia sebut. Lepas tu dia sebut terus. Ni pandangan muktamad, ni pandangan asah, ni pandangan kedua. Dia akan sebut semua khilaf direct. Jadi senang sikit lah situ. Lepas tengok mahali tu baru kita check kitab-kitab besar yang lain. Sebab tu kunci dia. Kalau yang kedua Mughni. Mughni senang sikit. Senang selepas daripada mahali. Bukan senang apa, panggil detail sikit lah. Detail sikit dan senang mudah bahasa dia. Nihayah dengan Tuhfah ni payah sikit. Nihayah dengan Tuhfah ni barat dia payah sikit. Syekh Mughni dia tak belik sangat. Walaupun belik tapi tak belik sangat. Mahali pun belik juga tapi senang sikit, mudah. Tapi Nihayah dengan Tuhfah tu hak tu belik. Lepas habis hak ni Tuhfah dah kuasai dah. Dah orang panggil matang dah sebagainya. Tengok pula depa nukil siapa? Depa nukil kitab-kitab Imam Nawawi Al-Majmu', Raudhah At-Talibin. Ya nukil Imam Ghazali. Kita pergi step ketiga pula, pergi baca kitab Mutawwalat. Kitab Raudhatul Talibin 10 jilid. Kitab Darul Faihat atau kitab jilid apa tau? Raudhatul Talibin. Kita Darul Hadis ada baris belakang Raudhatul Talibin Darul Hadis. Lepas tu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ni dua ni kalau baca, rasa macam aku ni berada di dalam lautan. Macam Raudhah bahasa gini. Mana ada lah kitab-kitab biasa, tak ada tak ada. Kalau buka kitab Tuhfah ke Nihayah mungkin tak ada juga. Ni baru ada. Ada sort saja macam-macam masalah. Surah sort. Masa tu kita tahunya betapa bahar dan lautnya fiqh. Baru tu kita orang angkat tangan. Gini fiqh. Dan Majmu' Syarah Muhadzab tu dikira seolah-olah macam fiqh muqarran dah, sebab dia sebut belaka. Al-Iraqiyin sebut gini, mazhab Hanafi gini, mazhab Maliki gini, dalil dia sini. Dalil belaka. Tidak ada yang sebut hukum tanpa dalil. Semua dalil belaka. Nak dalil kan, pergi tengok situ lah. Dalil belaka. Sebab ulama sebab tu ulama beza pandangan antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, siapa lebih muktamad. Dia tengok lebih muktamad sebab apa? Nak tengok siapa lebih ahli. Jadi khilaf besar siapa lebih ahli antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Banyaknya Imam Nawawi kerana dia lebih hak hadis. Tengoklah kitab-kitab dalam kitab-kitab fiqh Imam Nawawi, semuanya dia kait hadis dalam majmu'. Bukan setakat hadis, riwayat hadis, rawi dia pun disyarah juga. Rawi ni siqah. Sebab itu hadis dia disahihkan oleh Al-Hakim. Bila disahihkan oleh Hakim, hadis ini dah dipaham dalam mazhab Syafi'i sekian-sekian. Tapi mazhab Maliki bukan gitu. Mazhab Maliki guna dalil ni pula. Gitu. Waktu tu terserlah ke ilmuan hadis dalam Imam Nawawi, yang mana tak ada dalam Imam Rafi'i. Walaupun Imam Rafi'i dia ada syarah kitab yang tak ada disyarahkan oleh imam mazhab lain, mazhab imam dalam mazhab Syafi'i, iaitu dia syarah kitab Musnad Syafi'i. Ada di rumah Penang tu. 10 jilid kot. Syarah Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Syafi'i. Kitab hadis lah dia syarah. Imam Rafi'i. Imam Nawawi tak syarah. Imam Nawawi syarah Sahih Muslim tu lah yang makrufnya. Dan majmu' tu ada hadis-hadis yang dia huraikan hadis tersebut dengan rawi dia. Tu. Jadi hak tu. Bila baca Imam Nawawi Raudhatul Talibin ni majmu'. Apa nama tu? Imam Rafi'i. Kita Imam Rafi'i Al-Muharrar, Asy-Syarhul Kabir, Asy-Syarhul Kabir 'ala Al-Aziz, syarah dia ada Syarhus Saghir, Syarhul Kabir. Baca tu.
Baca tu. Lagi satu yang Imam Nawawi At-Tahqiq satu lagi. At-Tahqiq tu lagi. Lepas habis baca-baca tu, set-set ni lah Najmul Thaqib dan sebagainya tu, habis belaka tu, dia tengok, dia nukil hat mana pula. Dia nukil hat Al-Hawil Kabir, dia nukil Al-Wasit, dia nukil Al-Bahrul Ruyani. Baru pergi situ pula. Tu baru pergi, baca pula Al-Bahrul Ruyani, baca pula Al-Hawil Kabir, baca pula Al-Basit, Al-Wasit Imam Ghazali dan syarah-syarah dia. Makin belakang lah, makin belakang. Makin belakang, imam-imam makin belakang lah. Apa habis hat tu pula, nukil mana pula ni? Nukil pula tu Imam Haramain Nihayatul Matlab. Pergi tengok Nihayatul Matlab tu. Sampailah Imam Syafi'i. Itu. tu baru betul. Ini terus Imam terus tak kena. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala, ni Bahrul Ruyani. Boleh tengoklah PDF kalau tak beli pun. Bahasan dia cukup furuk lah. Bahasan dia cukup furuk. Al-Bahrul Ruyani menceritakan satu wajah pandangan bahawasanya makmum perlu mengikut juga imam yang sujud pada surah Sad tersebut. Tengok kita kata pandangan Imam Ruyani, kadang-kadang dia menukilkan pandangan-pandangan yang kadang-kadang itu bukan muktamad. Itu dia kata pengarang Al-Bahrul Ruyani. Yang ni siapa yang kata? Imam Nawawi kata. Mana Imam Nawawi baca Bahrul Ruyani tu. Kita tak rujuk secara terus Bahrul Ruyani, tapi Imam Nawawi yang sebut. Pengarang Al-Bahr, yakni Bahrul Madhab oleh Al-Ruyani menceritakan satu wajah pandangan bahawasanya makmum perlu mengikut juga imam yang sujud pada surah Sad tersebut. Wallahu a'lam. Ini khilaf lah. Tempat-tempat sujud tilawah yang lain itu jelas dan berbeza tempatnya tanpa khilaf. Hak lain pada tu tak ada beza lah. Tu ittifaq, sepakat belaka, itu sujud tilawah. Yang masalahnya surah Sad tadi dengan 3 tempat dalam surah Al-Mufassal tadi. Tempat-tempat sujud telah habis, melainkan pada surah Hamim As-Sajdah. Pada surah Hamim As-Sajdah. Tengok ni. Maka menurut pandangan Ashah bahawasanya tempat sujudnya selepas tempat sujudnya ni mana khilaf? Khilaf pada surah Hamim As-Sajdah. Dah pandangan Ashah apa dia? Pandangan Ashahnya bahawasanya tempat sujudnya sujud tilawah itu selepas ayat la yas'amun. Tengok sendiri ya. Dan kedua selepas ayat in kuntum iyyahu ta'budu. Dia dua tempat. Cuma khilaf kat mana? Ni pandangan Ashah. Tengok sendirilah kat mana surah tu. Far'un, habis. Yusannu sujudul lil qari. Ni untuk yang selain sembahyang. Yusannu sujudu lil qari wal mustami'i lahu sawa'un kana al qari'u fi shalah am la wa fi wajhin syadhin la yasjudu al mustami'u li qira'ati man fi shalati wa yusannu lil mustami'i ila qira'ati al muhdithi was sabiyyi wal kafiri 'ala al asahi wa sawa'un asajada al qari'u am lam yasjud yusannu lil mustami'i as sujudu lakinnahu idha sajada kana akada hadha huwa as-sahihu alladhi qata'a bihi al jumhur wa qala as-Saydalani la yusannu lahu as-sujudu idha lam yasjud al qari' واختاره إمام الحرمين وأما الذي لا يستمع بل يسمع عن غير قصد ففيه أوجه betul lah. Semua baca pelik pandangan yang aujuh kan, pandangan yang aujah. Aujuh tu jamak bagi wajhun. As-sahihu al-mansusu annahu yustahabbu lahu wa la yata'akkadu fi haqqihi ta'akkudahu في حق المستمع والثاني أنه كالمستمع والثالث لا يسن له السجود أصلا أما المصلي فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو لم يسجد فركع ثم بدا له أن يسجد لم يجوز فلو كان قبل بلوغه حد الراكعين جاز. Ini suatu cabang masalah far'un. Sunat sujud tilawah bagi pembaca Al-Quran dan orang yang mendengar Quran. Sunat bagi orang yang baca dan orang yang mendengar. Sunat sujud tilawah. Sama ada pembaca tersebut di dalam sembahyang atau tidak. Contoh jadi tu imam ataupun dia sembahyang sendiri baca kuat. Kita dengar, ni ayat sujud tilawah, dia pun sujud tilawah, kita pun sujud tilawah. Ataupun dia tak sujud tilawah, kita sujud tilawah kerana mendengar surah yang ada sujud tilawah. Sunat juga. Terdapat satu wajah pandangan yang syadz. Bila syadz ni tak boleh ambil lah. Bila syadz tak boleh ambil lah. Kata apa? Tadi tidak disunatkan sujud tilawah bagi pembaca yang sedang sembahyang. Bagi pembaca yang sedang sembahyang. Ni bila ni? Yakni dia tengah
tidak disunatkan sujud tilawah bagi pembaca yang sedang sembahyang. Betul tu. La yasjudul mustami'u mana tadi? Wa fi la yasjudu al mustami'u li qira'ati man fi shalah. Tu. Sannu sujud lil qari wal mustami'i lahu sawa'un kan qari'u fi shalah am la. Okey, la yasjudul mustami'u. Okey, faham. Ini pandangan yang syadz. Pandangan yang syadz yang kata tidak disunatkan sujud tilawah bagi pembaca. Silap tak terjemah lah begini, patut pelik. Pandangan yang syadz, tidak disunatkan sujud tilawah. Ada tertinggal tu. Tidak disunatkan sujud tilawah bagi pendengar. Bagi pendengar tu. Bagi pendengar kerana bacaan orang yang dalam sembahyang. Kena edit situ. Tertinggal terjemahan tu, pelik baca. La yasjudu lil al-mustami'u, tidak disunatkan sujud sahwi bagi orang yang mendengar. Kerana liqira'ati man fis shalah, kerana mendengar, kerana bacaan orang dalam sembahyang. Tadi kan kita kata orang yang sembahyang bila baca ayat sujud tilawah, orang yang mustami' sunat sembahyang. Tu mu'tamad. Ni ada satu pandangan syadz yang kata kalau orang sembahyang tengah baca sujud ayat sujud tilawah, kita hak tak sembahyang ni tak payah sujud. Itu pandangan syadz. Itu yang betul. Nampak pelik baca. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, disunatkan juga sujud tilawah bagi pendengar kepada bacaan orang yang berhadas. Orang berhadas, kawan kita junub. Kawan kita junub, dia baca Quran. Baca Quran yang ada ayat tilawah. Kita sunat dah sujud? Sunat juga sujud. Tapi dia baca tu hukum lain lah. Ni kita. Kanak-kanak baca pun kita sujud tilawah. Kanak-kanak baca. Dia baca tempat yang ada sujud tilawah. Kita pun sujud tilawah disunatkan. Orang yang dengar ni. Dan orang kafir. Orang kafir pun sama juga. Atas pandangan ashah. Atas pandangan ashah. Orang kafir kalau baca Quran pun sunat sujud tilawah kita ni. Bukan kerana ditidik orang kafir tu, tapi ditidik bacaan Quran. Atas pandangan ashar, sama ada pembacanya sujud tilawah ataupun tidak. Diri orang yang baca sujud tilawah, ayat-ayat tilawah tu, sama ada dia sujud ke atau tidak sujud, kita ni disunatkan sujud. Sama ada yang baca tu orang berhadas, yang baca tu kanak-kanak, atau yang baca tu orang kafir menurut pandangan ashar sekalipun. Mana orang kafir khilaf lah. Ada yang kata tak payah. Menurut pandangan sahih tidak disunatkan sujud. Menurut pandangan ashar disunatkan juga sujud. Sama ada pembaca tilawah, sujud tilawah itu pembaca tersebut sujud tilawah ataupun tidak. Walaupun begitu, jikalau pembacanya sujud tilawah, maka terlebih dituntut untuk pendengar turut sujud tilawah. Dia panggil sunat yang lebih dituntut. Kalau dia yang baca tu sujud tilawah, kita yang mendengar lagi dituntut untuk sujud tilawah. Ini merupakan pandangan sahih yang disebutkan majoriti ulama. Pandangan sahih yang disebutkan oleh majoriti ulama. Pandangan sahih yang kata apa? Yang kata dituntut lebih kepada pendengar kalau pembaca itu sujud tilawah. As-Saidalani berkata tidak disunatkan pendengar sujud jikalau pembaca tidak sujud. Ni makna, ni pandangan dhaif lah. Sahih lawan dhaif. Tu dia kata ini merupakan pandangan sahih. Ini mana? Ini yang kata kalau pembaca tersebut turut sujud, kita lebih disunatkan untuk turut sujud. Dan tadi dia kata walaupun pembaca tadi tidak sujud, kita pun disunatkan sujud. Tapi pandangan dhaif, pandangan yang lain kata, As-Saidalani berkata tidak disunatkan pendengar tadi sujud jikalau pembaca tidak sujud. Ini pandangan dia. Tapi bukan pandangan yang kita ambil. Ini pandangan yang dipilih oleh Imamul Haramain. Imam Haramain pilih pandangan yang kata bahawasanya tak sunat pendengar sujud tilawah kalau pembaca tidak sujud. Gitu Tapi itu pandangan yang tidak sahih dalam mazhab kita. Bukan pandangan mu'tamad ataupun ashah dalam mazhab kita. Adapun orang yang tidak mendengarnya, bahkan dengar tanpa qasad. Tadi dia panggil istama'a ala wazan ni. Istama'a yastami'u istima'an. Istama'a ni liat talab, menuntut dengar. Dia dengar sungguh. Ni sekarang ni masalah dengar tapi tak qasad. Tadi dengar qasad, dia tak ada telinga, dia panggil. Dia dengar sungguh. Tu istama'a.
Kalau sami'a ni dengar saja tanpa qasad. Macam mana pula? Sunat sujud tilawah ke tak? Beza ni masalah. Adapun orang yang mana tadi? Walaupun begitu, mana ni? Adapun orang yang tidak mendengarnya, tidak mendengar yang dengan makna tidak menuntut dengar. Bahkan dengar tanpa qasad mendengar. Dia dengar tapi tanpa qasad untuk dengar. Maka terdapat beberapa wajah pandangan. Pandangan wajah-wajah ni adalah pandangan ashab. Ada 3. Pandangan sahih yang dinaskan bahawa dia turut disunatkan sujud tilawah juga. Jadi contohnya kalau kita ni buat contoh lah ni, pergi pasar Ramadan contohnya pasar Quran. Pergi pasar Ramadan kita bukan nak dengar Quran pun, nak beli. Bukannya kita ni istama'a menuntut dengar tak. Kita terdengar. Ayat tersebut tilawah. Ayat yang disunatkan sujud tilawah. Kita pun sujudlah. Sunat juga sujud. Sunat juga sujud. Cuma jangan sujud situ lah. Tu orang nak lalu. Contoh tu. Kat Maidin ke, dia pasang Quran. Cuma hukum pasang Quran lain pula. Ni nak kata sujud tilawah. Hukum pasang Quran lain pula masalah dia. Ni kalau kita dengar. Contoh masalah saja tu. Pandangan sahih kata dia turut disunatkan sujud tilawah. Walaupun dia tidak menuntut dengar, tapi dengar tanpa qasad. Dengar gitu-gitu ya. Walaupun begitu, tuntutan sujudnya tidak kuat seperti mana orang yang mendengar dengan qasad. Dia tuntutan dia tak kuat mana. Tapi sunat juga. Itu pandangan yang sahih. Pandangan kedua. Mana pandangan kedua dan ketiga nanti dhaif lah. Pandangan kedua, dia seperti orang yang mendengar dengan qasad. Dia menghukumkan sama macam orang yang dengar dengan qasad. Apa beza dengan pandangan sahih tadi? Bezanya ialah pandangan sahih kata dia ni disunatkan sujud tilawah, tapi tuntutan sujud dia itu kurang sikit daripada orang yang dengar dengan qasad. Pandangan kedua kata sama dengan makna orang yang dengar tanpa qasad. Dengan qasad sama je, tak ada lebih tak ada kurang tuntutan sunat tu. Sama saja. Itu tu pandangan kedua. Pandangan ketiga, tidak disunatkan sujud tilawah langsung. Tak sunat langsung. Tu pandangan dhaif belakalah. Pandangan sahih yang dia ambil ialah sunat juga. Dan ada beza antara orang yang menuntut dengar dengan dengar tanpa qasad. Iaitu orang yang menuntut dengar lebih kuat sunat dia untuk sujud tilawah daripada orang yang dengar tanpa qasad. Adapun orang yang sembahyang maka disunatkan sujud tilawah kerana bacaan dirinya sendiri. Ni orang sembahyang balik, maka disunatkan sujud tilawah kerana bacaan dirinya sendiri. Dia duduk baca dalam sembahyang, tiba-tiba sampai ayat tilawah, maka sunat sujud sahwi. Sujud tilawah. Jikalau dia tidak sujud, kemudian rokok, kemudian dia kembali untuk sujud tilawah, maka tidak harus. Jikalau dia tidak sujud, kemudian rokok, dia tak mau sujud, dia pun rokok lah. Kemudian dia kembali untuk sujud tilawah. Adakah boleh? Tak boleh. Tak boleh lah. Dah tak mau sujud, sudahlah. Ada juga masalah ni. Nak sujud sahwi, nak sujud tilawah. Dia tak mau sujud tilawah. Dia kata tak mau sujud. Dia pun rokok lah. Pas rokok tu, dia pun teringat, macam nak sujud pula. Boleh dah dia nak kembali semula qiyam untuk dia sujud. Tak boleh. Haram. Mana tadi? Maka jikalau dia belum sampai pada had orang-orang yang rukuk, niscaya harus dia kembali untuk sujud tilawah. Ni macam mana pula ni? Had orang-orang yang rukuk. Had rukuk ada 2. Had aqallur rukuk, akmalur rukuk. Aqallur rukuk, sekurang-kurang rukuk ialah sekira-kira kita tunduk tu tangan boleh kita capai di lutut. Walaupun tak pegang secara bil fi'li, tak pegang secara sungguh. Kita takdir saja bila kita tunduk gini, aku boleh pegang dah lutut. Walaupun tak pegang pun. Tunduk takat tu, hak tu aqallur rukuk. Kalau belum lagi lebih daripada hak tu, dia nak patah balik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia lebih daripada hak itu, dia nak kembali, hak tu tak harus. Kalau akmalur rukuk, yang rukuk yang itulah yang boleh letak papan, sekira-kira boleh letak papan atas belakang dia. Tu akmalur rukuk. Habis titik. Wa in kana al-musalli imaman, dan jikalaulah wa in kana al-musalli imaman fa huwa kal munfaridi fi ma dzakarnahu wa la yukrahu lahu qira'atu ayatin li sajdatin la fi as-salati al-jahriyati wa la fi as-sirriyati wa idza sajada al-imamu sajada al-ma'mum falau lam yaf'al batalat salatuhu wa idza lam yasjud al-imamu lam yasjud al-ma'mumu walau fa'ala batalat salatuhu wa yahsunu al-qada'u idza faragha wa la yata'akkadu walau sajada al-imamu wa lam ya'lam al-ma'mumu hatta
hatta rafa'a al-imam ra'sahu min as-sujudi lam yasjud wa in 'alima wa huwa ba'du fi as-sujudi fasajada wa in kana al-ma'mum fil huwiyyi wa rafa'a al-imam ra'sahu wa raja'a ma'ahu wa lam yasjud wa kadha ad-dha'if alladhi hawa ma'a al-imam li sujudi tilawati fa rafa'a al-imam ra'sahu qabla intihaihi ila al-ardi li but'i harakatihi yarji'u ma'ahu wa la yasjudu amma idha kana al-musalli ma'muman fala yasjudu li qira'ati nafsihi bal yukrahu lahu qira'atu sajdati wa la yasjudu li qira'ati ghairi al-imami bal yukrahu lahu al-isgha'u ilaiha walau sajada li qira'ati nafsihi aw qira'ati ghairi imami batalat salatuhu. Jikalau orang yang sembahyang itu imam, maka hukumnya sama seperti orang yang sembahyang munfarid, yakni sembahyang sendiri pada perkara yang kami sebutkan. Samalah tadi tu. Qiyas sendiri kalau dia jadi tu imam. Tidak dimakruhkan bagi imam untuk membaca ayat bertujuan sujud tilawah. Tidak dimakruhkan bagi imam untuk membaca ayat bertujuan sujud tilawah. Ada saya saja baca ayat yang ada sujud tilawah. Apa hukum dia? Tidak makruh. Tidak makruh. Tak ada masalah lah, harus. Tak sunat dan tak makruh lah. Tidak makruh pada sembahyang jahriyah, yakni sembahyang yang Fatihah dia kuat ataupun baca surah kuat, dan juga pada sembahyang sirriyah, iaitu Fatihahnya slow. Tidak makruh berlaku. Dia saya saja nak baca ayat yang ada sujud tilawah, tak ada masalah berlaku, tak makruh. Apabila imam sujud, niscaya makmum mesti sujud. Mesti makna wajib. Kalau tak sujud, maka batal. Maka jikalau makmum tidak melakukannya, yakni tidak melakukan sujud, niscaya batal sembahyang makmum. Jikalau imam tidak sujud, maka makmum tidak perlu sujud. Dah tu, jikalau makmum tetap sujud, niscaya batal sembahyangnya. Ni yang kata mukhalafah yang fahisyah tu. Bagus untuk qada sujud tilawah oleh makmum apabila selesai imam daripada sembahyang, akan tetapi tidak dituntut sebagai tuntutan yang kuat. Ni pelik sikit ya. Pasalah untuk imam kita qada sujud tilawah, bukan sujud sahwi, sujud tilawah. tu salam. Jikalau imam sujud sedangkan makmum tidak tahu imam telah sujud. Ni pula dah. Imam sujud tilawah lah maksudnya ni. Sedangkan makmum tidak tahu imam telah sujud. Dia ingat, senyap ni apa dia? Duduk belakang, mic tak ada. Imam sujud dah, dia tak tahu imam telah sujud. Kemudian imam bangkit semula dengan mengangkat kepalanya, maka makmum tidak perlu sujud. Dah tak batal? Tak batal. Dah tak buat bersama imam tu? Dia tak tahu macam mana. Tak batal, tak batal. Tak perlu sujud. Kalau sujud, batal. Jikalau mana tadi? Jikalau makmum mengetahuinya dan imam masih lama untuk sujud. Makmum baru tahu. Dah sujud dah ni. Dan imam masih lama untuk sujud. Masih kokok dia baru sujud, kita baru tahu. Lama lagi nak sujud ni. Macam mana? Maka hendaklah makmum sujud. Dia tengok imam lama lagi sujud ni, kita pun sujud lah. Baru tahu. Kita mula-mula tak tahu, lepas tu baru tahu. Dan baru tahu tu pun sekejap masa dia. Rasa lama lagi imam sujud ni. Maka sujud lah. Tak ada masalah. Ni kalau tak tahu sampailah tu imam dah bangun, kita nak sujud semula, tak payah. Jikalau imam dalam perjalanan turun kepada sujud, ni masalah kalau dia nak on the way nak sujud dah, tiba-tiba tetapi imam sudah angkatkan kepala, angkatkan tu n tambah kepala, maka hendaklah makmum kembali, tidak perlu sujud. Makmum on the way nak sujud, tiba-tiba imam dah angkat dah nak bangun, kita tak payah, tak jadi sujud. Kalau tidak, kita melakukan perbuatan yang tak dibuat oleh imam, maka batal sembahyang. Begitu juga jikalau orang yang lemah yang turun sujud bersama imam, kemudian imam mengangkat kepalanya sebelum sampainya orang yang lemah tadi ke tempat sujud. Orang yang lemah ni orang yang sakit lah. Slow, turun slow. Turun slow, gedebak kawan tu besar. Jikalau orang yang lemah yang turun sujud bersama imam, dia turun sama-sama dengan imam tapi lambat. Lambat. Kelenyar gitu. Kemudian imam mengangkat kepalanya. Imam dah angkat, dia duduk turun lagi. On the way turun lagi. Sebelum sampainya orang yang lemah tadi ke tempat sujud. Dia tak sampai-sampai lagi. Dia sujud sama dengan Tok Imam, gerak sama dengan Tok Imam, tapi tak sampai lagi Tok Imam dah habis sujud, dia nak angkat dah. Tiba-tiba dia masih lagi ada di tempat tersebut, di kawasan tersebut, di posisi tersebut, iaitu tidak sujud lagi. Kerana lambatnya, maka hendaklah dia kembali dan tidak perlu sujud. Tak perlu sujud, naik balik. Adapun jikalau yang sembahyang itu sebagai makmum, sembahyang itu sebagai makmum, maka tidak perlu sujud dengan sebab bacaan makmum. Kalau makmum baca surah ayat tilawah, contoh sembahyang sirriyah lah, biasa baca surah sendiri, dia pun baca ayat surah tilawah, lepas tu makmum kena sujud tak payah, sebab imam tak sujud. Jangan kita buat suatu perkara yang imam tak buat. Itu dia punya kunci. Adapun jikalau yang sembahyang itu sebagai makmum,
maka tidak perlu sujud dengan sebab bacaannya. Bahkan dimakruhkan baginya, bagi makmum membaca surah yang ada ayat sejadah. Jadi kalau makmum dia makruh, imam tak makruh. Juga tidak boleh makmum sujud pada bacaan selain imam. Makmum tidak boleh sujud pada bacaan selain pada imam. Apa dia? Contoh dia jadi makmum, ada kawan tu mengaji sebelah baca ayat tilawah, makmum pun sujud. Boleh ke? Tak boleh. Kerana dia mutaba'atul imam, dia sedang ikut imam. Jikalau makmum sujud kerana bacaan dirinya atau selain imam, maka batal sembahyangnya. Dia sujud juga, makmum sujud juga sebab dia baca ayat tilawah, ataupun dia sujud sebab dia dengar kawan dia baca, bukan untuk imam, dia dengar bacaan kawan dia, dia pun sujud, maka batal sembahyangnya kerana dia tidak mengikuti imam. Far'un wallahu a'lam. Sambung pula nantilah tobek ni. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi ginilah, lambat-lambat apa asal selamat. Selamat. Saya tengok panjang. Surau tak habis lagi surau. Kita bab surau ni nak lari ni. Mana dia Allahumma salli ala Muhammad. Mana dia tadi? Lambat pula respon. Jano. Soalan. Mana dia? Izin bertanya, segala hukum-hukum masjid ini tidak terpakai pada surau, balasah dan lain-lain lah kan? Yakni surau itu dihukum dengan hukum luar masjid. Surau, nama surau Kampung Jati contohlah. Surau Kampung Jati, surau Kampung Melayu. Surau apa-apa dia kena tengok. Dia bukannya masjid ni bukan tertakluk kepada nama kan? Dia tertakluk kepada tanah tu masjid ke tak? Tanah tu diwakafkan khusus untuk sembahyang Jumaat ke tidak? Kalau diwakafkan khusus untuk sembahyang Jumaat, masjid lah. Walaupun namanya surau. Walaupun namanya apa lagi? Ada RNR ke? Tak tahu, ikutlah apa-apa nama lah. Balasah ke apa ke, kalau dia itu diwakafkan khusus untuk sembahyang berjemaah 5 waktu, maka dia panggil masjid walaupun namanya surau, macam surau Kampung Jati. Jabatan Negeri Mufti Terengganu kata hak tu masjid, iktiraf masjid sebab dia diwakafkan untuk sembahyang 5 waktu. Maka dia masjid lah walaupun namanya surau. Itu juga surau kebiasaannya lah, kebiasaannya surau dalam Malaysia ni masjid belaka, kebiasaan dia kena tengok balik lah. Kena tanya orang surau tu, hak ni memang wakaf untuk jadi masjid ke apa? Kalau tak, jadi surau biasa lah, dia jadi bukan masjid lah, dia kira sebagai satu binaan. Kalau dia diwakafkan khusus, maka itu dia masjid. Masjid lah. Itu lah. Jadi dia bukan tertakluk kepada nama dia. Macam masjid sendiri ada yang bukan masjid, ada tempat yang masjid, ada yang tempat di bukan masjid. Contoh Terengganu ni, dewan solat tu masjid, di luar dewan sembahyang tu dia bukan masjid dah. Padahal itu semua panggil masjid, kita panggil nak pergi masjid. Tapi masjid itu bukan semua masjid. Masjid itu ada bahagian yang masjid, ada bahagian yang luar masjid. Maka bahagian yang luar masjid tu dia dihukumkan sebagai bukan masjid lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita baca slow-slow gini lah. Nak gimana? Dan kita insyaAllah lah seminggu 2 kali. Kalau ada apa-apa yang kalau batal dan sebagainya, kita maklum lah, kita pun sibuk nak kerja, nak bagi habis tesi. Habis-habis nak bagi tesi. Ramadan ni tak ada apa, nak kerja, tak tahu lah boleh kerja ke tak. Pakat doa belakang lah kita ni habis siap tesi. Dah rimah dah. SB tanya habis. Masuk mesej ya. Assalamualaikum Jadi kalau kita sibuk tu, kita batal, faham lah.
Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.